Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 2 Januari 2025 bersama saya Debbie Amanda Padan. Isu kekurangan pegawai perubatan di Sarawak harus ditangani segera. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata ia perlu bagi memastikan Sarawak mempunyai doktor yang mencukupi. Setakat ini, seramai 4,000 doktor berkhidmat di hospital awam di seluruh negeri, manakala 600 doktor lagi berkhidmat di hospital swasta. Itu antara isu yang akan dimasukkan dalam Pelan Induk Kesihatan Sarawak yang kini masih dalam perangkaan bersama sebuah universiti tempatan di negeri ini. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada majlis perasmian Pejabat Baharu Persatuan Perubatan Malaysia MMA Sarawak di Podium Street Mall, Kuching. Oleh itu, beliau berharap autonomi penuh dalam sektor kesihatan dapat diberikan kepada Sarawak bagi membolehkan negeri ini melantik lebih ramai doktor. Sementara itu, pada majlis berasingan, Dato' Amar Dr. Sim berkata Sarawak terus mengukuhkan peranannya sebagai negeri yang menekankan nilai moral dan keharmonian masyarakat dalam usaha mencapai visi pembangunan menjelang 2030. Menurutnya, nilai-nilai ini daripada ajaran moral lebih 100 tahun lalu dari China kini menjadi asas penting dalam membentuk komuniti yang seimbang dan inklusif. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut menekankan bahawa penerapan nilai moral sejagat dapat mengurangkan konflik, kekacauan dan perpecahan politik di peringkat global. Sarawak telah menunjukkan teladan dalam mengekalkan perpaduan di mana setiap acara disambut dengan penglibatan pelbagai komuniti mencerminkan semangat kesatuan yang luar biasa. Penjawat Awam Perkhidmatan Awam Sarawak SCS diseru agar terus bersemangat dan berdaya maju dalam menghadapi tahun baharu yang penuh cabaran sejajar dengan visi Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dalam perutusan tahun barunya menekankan betapa pentingnya tahun 2025 sebagai penutup kepada pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Justru beliau menyeru semua penjawat awam untuk memperkukuhkan kerjasama dalam memastikan kejayaan setiap projek dan inisiatif yang dirancang. Katanya tahun 2025 adalah tahun yang amat penting. Ia memerlukan komitmen sepenuhnya daripada semua pihak untuk memastikan pelaksanaan projek mengikut jadual dan standard kualiti yang telah ditetapkan. Peruntukan berjumlah 110 juta ringgit telah disalurkan kerajaan negeri kepada Majlis Daerah Limbang MDL sejak 2017 untuk melaksanakan projek rakyat termasuk pembinaan tebingan Sungai Limbang sejauh 1.8 km. Wali Kota MDL, Kaunselor Sufian Mohad berkata projek tebingan Sungai Limbang tersebut sebagai hadiah daripada Premier Sarawak kepada penduduk utara di negeri ini yang direkodkan sebagai tebingan sungai terpanjang di Sarawak. Katanya projek yang kini dalam pelaksanaan itu memberi kemudahan kepada penduduk untuk melakukan pelbagai aktiviti termasuk acara pementasan. Semenjak daripada tahun 2017 projek rakyat dilaksanakan sehingga ke hari ini di mana Yang Amat Muhammad Premier telah pun menyalurkan peruntukan kepada orang Limbang lebih kurang sebanyak 110 juta keseluruhannya untuk projek rakyat iaitu yang melibatkan projek waterfront fasa pertama, fasa kedua, pakej 2, pakej 2 untuk pakej fasa ketiga dan diteruskan dengan projek-projek yang ada sekarang. Ujarnya lagi dengan fasiliti sedemikian ditambah dengan penganjuran pelbagai festival dan acara di Limbang mampu meningkatkan kedatangan pelancong ke daerah yang sinonim dengan ikon kerbau itu. Beliau ditemui media pada malam ambang tahun baru di Amphitheatre tebingan Sungai Limbang. Sejumlah RM106,000 dana peruntukan di bawah projek Mesra Rakyat Parlimen Miri disumbangkan kepada 3 buah klinik kesihatan dengan tujuan menyokong perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan lebih cekap dan berkesan.
Menerusi kenyataan media, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri memaklumkan sumbangan dana itu adalah fasa kedua daripada Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Man, untuk diserahkan kepada Klinik Kesihatan Tudan, Klinik Kesihatan Senadin dan Klinik Komuniti Permajaya. Klinik Kesihatan Tudan menerima peralatan perubatan bernilai RM83,000, manakala Klinik Kesihatan Senadin RM13,000 dan Klinik Komuniti Permajaya pula sebanyak RM10,000 untuk peralatan perubatan. Pada 30 Disember lepas, Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man telah mengadakan tinjauan kerja ke ketiga-tiga klinik tersebut bagi meninjau pelaksanaan projek mesra rakyat di kawasan beliau yang menyasarkan peningkatan keupayaan dan kualiti perkhidmatan kesihatan awam di kawasan Parlimen Miri. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man dalam kenyataan tersebut berharap agar masyarakat umum di Bandara Miri dapat memanfaatkan sepenuhnya kemudahan peralatan perubatan dan bukan perubatan baharu itu. Kempen derma darah yang pertama bagi tahun 2025 oleh Persatuan Wartawan Utara Sarawak dengan kerjasama Kelab Sosial Miri FM dan Sun Sen Lee Miri Sterling Sinar Berhad diakini dapat membantu tabung darah Hospital Miri mencapai sasarannya sebanyak 13,000 pain darah bagi tahun 2025. Jelas Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong, keperluan darah di tabung darah Hospital Miri amat tinggi berikutan ianya bukan sahaja digunakan bagi pesakit di Hospital Miri, malah diperlukan di luar kawasan Miri juga termasuk seluruh Sarawak dan Sabah, iaitu sebanyak 11.9% di Hospital Kerajaan Sarawak, 11.5% di Hospital Swasta Sarawak serta 6.8% dihantar ke Sabah. Untuk tahun 2025 ini memang kita ingin mensyorkan kepada dan juga ingin mengaku kepada semua penduduk lah supaya terutama sekali yang belia dan juga penderma darah yang mungkin yang baru, okey, supaya tampil ke depan untuk membantu Hospital Miri dan dengan membantu juga rakyat, okey, dengan menderma darah. Beliau ditemui pada kempen derma darah pertama 2025 di salah sebuah pusat beli belah di Miri. Setakat ini, Miri merekodkan seramai 4,244 penderma aktif lelaki dan 1,960 penderma aktif wanita serta 1,487 penderma baharu. Pada kempen tersebut, seramai 106 orang telah berjaya menderma darah daripada 128 orang yang mendaftar. Masyarakat diseru agar bersama-sama menjaga atau menyelenggara pilih bomba berdekatan kediaman mereka bagi memudahkan penggunaannya apabila berlaku sesuatu kebakaran. Ketua Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Rari Binji berkata ini berikutan keperluan terhadap pilih bomba amat mendesak apabila keperluan penggunaan air dalam kecemasan kebakaran. Beliau menyatakan demikian berhubung kejadian kebakaran membabitkan 21 pintu rumah jenis kekal di Rumah Cengki, Anak Mangun, Batu Niah pada petang Selasa lepas. Katanya setiba pasukan bomba di lokasi kejadian, pihak bomba mengambil masa untuk mengorek tanah untuk menimbusi pilih bomba akibat pembinaan projek jalan selain menggunakan sumber air dari kolam berdekatan untuk operasi pemadaman. Beliau yang dihubungi RTM juga menyeru agar sekiranya sebarang projek dilaksanakan, pastikan kawasan pilih bomba tidak tertimbus dan penduduk atau pihak berkaitan hendaklah memaklumkan kepada pihak bomba berdekatan untuk tindakan segera. Dalam pada itu, beliau memberitahu kebakaran tersebut telah menyebabkan lebih 100 orang penduduk telah kehilangan tempat tinggal setelah kediaman mereka terbakar 80%. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.